Selamat petang. Akan membentangkan tentang kesejahteraan politik negara, tanggungjawab saya sebagai anak Malaysia. Nama saya Tachaini dari EE. Saya akan membentangkan tentang pendahuluan kesejahteraan politik. Kesejahteraan politik adalah satu aspek yang paling penting dalam sesebuah negara. Hal ini demikian, kesejahteraan politik bukan sahaja melibatkan politik, namun kestabilan ekonomi serta keharmonian antara rakyat. Kebanyakan negara mengalami masalah dalam pembangkitan politik dalam negara mereka akibat tidak mempunyai strategi yang kukuh untuk mengekalkan kestabilan politik. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya bertanggungjawab untuk mengekalkan kestabilan politik dengan berkhidmat untuk negara. Namun begitu, kebanyakan rakyat Malaysia berhijrah ke negara lain untuk berkhidmat di sana, tetapi tidak menghulurkan jasa kepada tanah air sendiri. Hal ini menyebabkan kestabilan ekonomi serta politik di negara kita untuk merosot. Namun begitu, golongan muda di negara kita masih mengamalkan nilai cinta terhadap negara dalam diri mereka dengan membantu negara kita untuk menuju ke arah kemajuan serta keharmonian. Ini telah dibuktikan dengan soalan penyelidikan yang telah dijawab oleh beberapa pelajar. Oleh itu, apakah idea, konsep atau cadangan yang diimplementasikan untuk mengekalkan kesejahteraan politik di negara kita? Sekarang saya menjemput saudari Nur Izmi untuk membentangkan tentang konsep penulisan. Hai, nama saya Izni. Saya akan bentangkan tentang penulisan konsep. Okey, penulisan konsep bagi grup saya ialah kami berdasarkan kepada rukun negara, iaitu 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kedua kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga keluhuran perlembagaan, keempat kedaulatan undang-undang dan kelima kesopanan dan kesusilaan. Okey, bagi objektif untuk projek ini ialah mengenapasi tanggungjawab saya sebagai anak Malaysia demi kesejahteraan politik negara. Nombor 2, mengenal pasti cara saya sebagai anak Malaysia bertanggungjawab tentang kesejahteraan politik negara. Okey, nombor pertama, kesejahteraan sebuah negara bergantung kepada beberapa aspek seperti ekonomi, politik dan keselamatan negara. Politik amat penting untuk memastikan pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih teratur bagi mencapai keamanan negara. Malaysia merupakan negara yang mempunyai politik yang stabil. Persoalannya, apakah tanggungjawab yang saya sebagai anak Malaysia untuk memastikan kesejahteraan politik negara? Okey, sebagai anak Malaysia, cukup dengan saya mengamalkan dan menghayati rukun negara bagi memastikan kesejahteraan politik di negara Malaysia terjamin. Hal ini kerana rukun negara merangkumi objektif dan prinsip-prinsip yang positif untuk rakyat Malaysia. Penjiwaan di sebalik rukun negara itu lebih penting, tidak kira siapa pun selagi kita masih rakyat Malaysia. Okey, rukun negara di sesama kaum, rukun negara terbahagi kepada dua bahagian, iaitu prinsip-prinsip dan objektif. Bahagian pertama ialah menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Dan ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Okey, bahagian pertama menerangkan tentang objektif Malaysia. Bahagian kedua menerangkan tentang prinsip iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Setiap individu di Malaysia semestinya mempunyai agama yang dipercayainya untuk diamalkan. Okey, setiap agama mempunyai kepercayaannya tersendiri. Hal ini kerana agama dapat melahirkan individu yang bersifat positif kepada setiap pengikutnya. Pegangan agama yang utuh dapat memberikan keamanan negara, justru dapat mengekalkan kesejahteraan politik terjamin. Okey, poin yang kedua, prinsip
ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Sistem ini melibatkan rakyat atau lebih tepat lagi anak Malaysia, di mana berhak memilih pemimpin yang dipercayai untuk membentuk sebuah kerajaan. Hal ini kerana jika seseorang pemimpin mengamalkan tersebut, ia dapat melahirkan negara bebas daripada masalah kemiskinan di Malaysia. Okey, poin yang ketiga ialah merupakan keluaran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan Perlembagaan Kemerdekaan. Perlembagaan Malaysia telah digubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini dapat memberikan perlindungan dan hak keistimewaan warga negara Malaysia. Sebagai anak Malaysia, saya hendaklah menerima, memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kesejahteraan politik. Seterusnya, prinsip keempat ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang dicipta untuk menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Oleh hal yang demikian, dengan adanya undang-undang, ia dapat membantu kerajaan untuk memerintah negara dengan lebih efektif. Sebagai anak Malaysia, saya hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan politik di negara ini. Prinsip yang kelima ialah merupakan kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini sebenarnya memerlukan tiga nilai besar, iaitu faham, hormat dan terima. Kalau kita boleh faham wujudnya perbezaan dalam kalangan masyarakat, kita akan hormat. Kemudian terima perbezaan yang wujud serta mengutamakan nilai kemanusiaan bernama. Seperti yang dinyatakan di atas, prinsip kesopanan dan kesusilaan diwujudkan untuk membentuk personaliti positif seorang warga negara Malaysia. Setiap warga negara hendaklah mempunyai nilai yang sopan, bersusila dan baik budi pekerti. Sebelum mencari tanggungjawab terhadap negara bagi memastikan kesejahteraan politik, kesimpulannya, rukun negara yang telah diisytiharkan telah merangkumi segala aspek seperti ekonomi, politik dan sosial. Oleh hal yang demikian, rukun negara mempunyai intipati yang dipenuhi oleh nilai-nilai yang baik. Maka jelaslah bahawa dengan mengamalkan dan memahami maksud rukun negara dapat membantu untuk mengekalkan kesejahteraan politik negara. Hello, nama saya Eva Vivian Bonaventure dan saya akan membincangkan tentang data kajian soal selidik. Berdasarkan data yang telah diperolehi melalui kajian soal selidik yang telah kami jalankan, seramai 31 orang pelajar UTP, Universiti Teknologi Petronas, telah menjawab soal selidik ini. Soal selidik ini mempunyai 14 soalan dan 12 soalan merupakan soalan yang berkaitan tentang topik soal selidik, iaitu tanggungjawab saya sebagai anak Malaysia. 11 soalan daripada 12 soalan merupakan soalan skala Likert yang mempunyai 5 pilihan jawapan. Pilihan pertama merupakan pilihan sangat setuju, kedua setuju, ketiga neutral, keempat tidak setuju dan pilihan kelima sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, lebih daripada separuh responden telah bersetuju dengan hampir semua soalan, kecuali soalan 6 dan soalan 13. Hal ini menunjukkan bahawa secara majoriti ramai pelajar yang sedar akan tanggungjawab mereka sebagai anak Malaysia. Namun begitu, masih terdapat segelintir pelajar yang mempunyai pendapat berbeza tentang tanggungjawab sebenar seorang anak Malaysia. Sebagai contoh, bagi soalan ke-6, hanya seramai 13 responden yang telah bersetuju bahawa had umur kelayakan mengundi
hendaklah diturunkan kepada 18 tahun. Hal ini mungkin berlaku kerana para responden yang tidak bersetuju ini merasakan bahawa anak muda kini tidak sepatutnya terlibat dalam politik negara dan hal ini lebih baik diserahkan kepada golongan yang lebih dewasa dan berpengalaman. Seterusnya, bagi soalan ke-13 pula, hanya seramai 12 responden yang bersetuju bahawa ketidakstabilan politik ini disebabkan oleh perkauman. Selebihnya tidak bersetuju. Hal ini mungkin kerana mereka berpendapat bahawa ketidakstabilan politik negara ini disebabkan oleh perkara-perkara lain yang tidak berkaitan dengan perkauman negara. Tambahan pula, bagi mereka, walaupun jelas terdapat golongan pemimpin yang lebih mengutamakan kaum mereka, namun menjaga keamanan negara juga merupakan tujuan mereka apabila menjadi pemimpin negara. Oleh itu, mereka yang tidak bersetuju ini merasakan bahawa siapapun pemimpin kita, negara pasti akan terjaga dan perkauman bukannya sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan politik negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafid Zaini. Saya meneruskan perbincangan data-data. Pada perbincangan seterusnya, seperti yang kita dapat lihat pada gambar raja graf, bilangan responden yang bersetuju adalah lebih banyak berbanding yang tidak bersetuju, iaitu 8 soalan daripada 11 soalan liket yang diberikan. Daripada 8 soalan yang mempunyai bilangan setuju yang lebih banyak, terdapat 3 soalan yang menunjukkan majoriti sangat setuju dengan soalan yang diberikan. Sebagai contoh, pada soalan kelima yang menanyakan sama ada para responden bersetuju atau tidak dengan peranan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bijak dalam memilih seseorang pemimpin. Daripada hasil pemerhatian, terdapat 24 daripada 31 responden memilih sangat setuju. Ini menunjukkan mereka berpendapat bahawa memilih pemimpin amat penting bagi mengukuhkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Contoh seterusnya, pada soalan ke-7 yang membincangkan sama ada tanggungjawab rakyat dalam pengundian pilihan raya adalah penting dalam membentuk masa hadapan negara atau tidak. Berdasarkan keputusan soal sidik yang diperolehi, seramai 19 daripada 31 responden sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini menunjukkan mereka sangat peka akan kepentingan demokrasi dalam negara. Akhir sekali, hasil daripada kajian soal sidik kita dapat simpulkan bahawa rakyat Malaysia sedar akan tanggungjawab dan kesejahteraan politik negara. Hai, nama saya Nur Alisa binti Abdul Samad. Saya akan membincangkan tentang cadangan untuk mengekalkan kesejahteraan politik negara. Bertitik tolak daripada itu, antara cadangan untuk mengekalkan kesejahteraan politik negara ialah memastikan untuk mengundi pemimpin yang layak dan prihatin. Ini kerana pemimpin bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara dan ekonomi negara. Maka, sikap seorang calon pemimpin perlu diperhati dan diteliti sebelum membuat pilihan. Selain itu, setiap rakyat Malaysia yang cukup umur untuk mengundi perlu keluar mengundi apabila tiba pilihan raya. Ini kerana amalan mengundi sangat penting sebagai seorang warga negara untuk menentukan masa depan negara. Maka, untuk mengelakkan perasaan tidak puas hati dalam pemilihan pemimpin, rakyat Malaysia perlu bertanggungjawab untuk mengundi. Di samping itu, mengelakkan sebarang perselisihan faham dan menjalinkan hubungan yang erat antara satu sama lain. Seterusnya, mengambil tahu tentang masalah politik semasa dan menyuarakan masalah dan ketidakpuasan terhadap pentadbiran negara. Malaysia merupakan negara demokratik yang membenarkan rakyatnya untuk bersuara pendapat. Maka, untuk mengelak daripada pengamalan rasuah antara rakyat dengan pihak berkuasa dan sebaliknya berlaku, setiap rakyat Malaysia patut mengamalkan hak asasi mereka untuk bersuara aduan terhadap kekurangan yang wajib dibetulkan. Tambahan lagi,
memupuk semangat saling menghormati sesama kaum. Akhir sekali, seorang pemimpin negara perlu memerintah negara secara bersih dan tidak terpengaruh dengan anasir-anasir yang boleh mengakibatkan rasuah berleluasa dalam kerajaan. Saya Sakinah dan saya akan membuat kesimpulan. Akhirul kalam, semua rakyat dari golongan marhin sehinggalah golongan atasan perlulah menggambling tenaga tanpa prejudis ataupun sebarang konspirasi demi menjamin kesejahteraan negara. Sekiranya rakyat Malaysia masih mengamalkan tabiat tidak peduli ataupun tidak indah terhadap tanggungjawab kesejahteraan politik yang dipikul, maka negara Malaysia tidak akan maju. Oleh itu, setiap rakyat perlulah sedar akan peranan individu dalam politik negara amatlah signifikan, terutama dalam golongan anak muda sendiri. Hal ini demikian kerana anak muda adalah pelapis yang akan memimpin tapuk kepimpinan di masa hadapan. Pak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Justeru penglibatan anak muda khususnya dalam dunia politik haruslah didedahkan dan pendapat-pendapat mereka juga perlulah didengar untuk kesejahteraan negara. Namun tidak dilupakan juga buat golongan-golongan lain kerana setiap individu memainkan peranan masing-masing. Semoga Malaysia dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain seperti Jepun, Sweden dan Amerika. Memetik kata-kata Perdana Menteri yang ke-6, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, kita berfikir, berdiri dan bertindak sebagai satu bangsa Malaysia, membuktikan bahawa kita hendaklah bangkit berlandaskan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan demi melestarikan kesejahteraan Malaysia. Sekian, terima kasih.